Mereka mengaku Islam dan juga mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah Allah. Bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam? Dan bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Allah juga adalah Nabi Muhammad kerana mereka adalah sama. Mereka katakan juga Nabi Muhammad itu sebenarnya Allah yang hanya berlakon sebagai manusia sahaja. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertentukan Nabi Muhammad SAW kepada kita, macam makan, kahwin, tidur, and aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Ini ajaran sesat yang baru dan cuba nak dikembangkan di Malaysia dan akan cuba dibawa ke Indonesia, Afrika dan juga New Zealand. InsyaAllah kita akan bahas pada video kali ini siapakah mereka dan ajaran apa yang mereka cuba bawa dalam Malaysia. Jadinya tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Terima kasih kepada semua yang dah support channel ini terus berkembang sehingga mencapai 200,000 subscriber. Hari ini viral video yang memaparkan satu keluarga yang membuat pengakuan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Allah dan Allah adalah Nabi Muhammad. Bolehkah macam tu? Bukan itu sahaja, tetapi ada lagi beberapa orang yang lain yang membuat video dengan mesej yang sama. Mereka ni aktif untuk membuat pengakuan di media sosial dengan membuat video dan juga mengatakan bahawa mereka percaya Nabi Muhammad adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Saya menyokong ajaran Sihat yang menyatakan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam Patah Dalam. Nama saya Arif, ini isteri saya. Saya Mizatul. Kami menyokong ajaran Syiah, iaitu Allah ialah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW ialah Allah. Allah ialah nama kebesaran yang paling agung dan Nabi Muhammad itu adalah pemiliknya. Dan bila Nabi Muhammad itu ialah Tuhan, sudah tentu ia tiada anak, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada kemaluan. Fikir-fikirkanlah sampai bila nak kena tipu. Terima kasih. Assalamualaikum. Na'udzubillah. Sahabat semua, perkara ini pernah viral tahun lepas disebabkan ada pengakuan yang dilakukan oleh sebilangan remaja. Tetapi hari ini viral lagi perkara yang sama, cumanya orang yang berbeza sahaja. Mereka seolah-olah dibasuh untuk mengatakan seperti itu, sehinggalah munculnya video-video mereka pada bulan-bulan tertentu. Sahabat semua, mereka ini sebenarnya adalah kumpulan daripada ajaran yang dinamakan sebagai SIHAK, iaitu Society of Islamic Holism Universal Linkage Knowledge, dan kumpulan ini juga menubuhkan syarikat sejak 2012. SIHAK yang membawa maksud satu kumpulan yang menggunakan nama Kesatuan Islam, tetapi dengan agenda untuk memberitahu mengenai Nabi Muhammad adalah Allah. Itulah yang diajarkan kepada mereka di dalam ajaran ini yang ditubuhkan oleh Suhaini Muhammad. Beliau pada mulanya hanyalah peniaga minuman kesihatan. Beliau ni menjual air minuman yang dicampur dengan madu dan diberi rawatan kepada sesiapa sahaja yang meminumnya, juga untuk kecantikan dan kesihatan. Kiranya seperti jual ubat lah, bahawa air ini mujarab untuk kesihatan, kecantikan dan perkara-perkara yang lain. Dan air yang dijual itu adalah hasil kajian yang dibuat sendiri oleh pengasasnya tadi. Dan juga mereka klaim bahawa air tersebut dapat memberi banyak kebaikan. Tapi dalam masa yang sama, dia juga mengumpulkan ahli sebelum menyebarkan fahamannya. Dia jual air, dia juga mengajarkan fahamannya kepada orang lain. Dan itulah wujudnya ajaran SIHAK. Sehinggalah ada yang sanggup membuat pengakuan seperti video-video yang kita lihat sebelum ini, dan ada juga yang sanggup ikut berpindah ke New Zealand, Indonesia untuk bersama-sama dengan pengasasnya dan mempertahankan ajaran SIHAK dan meneruskan perjuangan ajaran ini. Sahabat semua, ajaran SIHAK ni dimulakan seawal 2020. Ramai yang menjadi pengikutnya dan ramai juga sebenarnya yang menjadi stokis untuk menjual air kesihatan tersebut. Tetapi diselitkan dengan perkara seperti itu. Dan bila banyak video-video seperti itu viral, Jabatan Agama membuka kertas siasatan terhadap kumpulan ini. Seperti mana tular video sebelum ini di media sosial pada 20 Mac tahun 2023 yang lalu mengenai dua orang lelaki Islam ni yang berada di Melaka telah memberi kenyataan menghina Nabi SAW. Dan
Dan pengikut di Melaka ini sahaja dianggarkan sekitar sehingga 20 orang menurut Jabatan Agama. Yang di luar daripada Melaka kita tidak tahu lagi. Dan sebenarnya ajaran ini telah pun difatwakan haram pada 30 Mei 2023. Baru lagi, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Melaka 2023 pada 30 Mei lalu selepas mendapati ajaran itu tersesat daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah di negara ini. Pengasas Siak ni sebenarnya dah minta maaf dan dah bertaubat sebagaimana yang dia tulis di dalam FB-nya. Tetapi hal ini masih lagi wujud. Mungkin juga saki baki pengikutnya dan mungkin juga sebenarnya masih aktif, tapi dikatakan telah pun meninggalkan ajaran tersebut. Kerana ada pengikut yang baru-baru ini berjaya ditangkap sehingga sanggup berhenti kerja untuk berhijrah mencari pekerjaan baru di luar negara bersama-sama dengan pengasas tersebut, iaitu Suhaimi bin Muhammad, dan juga untuk bersama-sama dengan kumpulan Sihak ni pada seluruh negara. Buat masa sekarang ni, pihak berwajib dah cuba untuk mengesan pengasas ajaran itu yang dipercayai kini berada di New Zealand. Sahabat semua, sebenarnya pelbagai usaha untuk mengelirukan umat Islam dan juga menyesatkan orang Islam sendiri dengan agenda mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersatu dengan Allah. Pemikiran seperti ini sebenarnya telah wujud di Indonesia dengan seorang yang dikatakan ustaz tapi mentrinitikan Allah, iaitu menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad dalam satu badan. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Dan ada juga sebelum ini yang mendakwa sebagai ahli marifat yang telah pun mencapai makam yang paling tinggi mengatakan hal yang sedemikian juga. Hakikatnya daripada ucapan mereka itu adalah jelas telah pun mensyirikkan Allah dan ianya merupakan fahaman yang bercanggah dengan Islam. Sebab itulah sebagai orang Islam kita mengucap kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan maksud tidak ada Tuhan sembahan selain daripada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai penjelasan awal bahawa Nabi itu adalah utusan Allah kepada manusia, bukan Tuhan, sebagaimana yang berlaku hari ini kepada agama Kristian. Cara faham orang Kristian itu menggabungkan antara the Father, the Son sebagai God. Bila ditanya siapa God, mereka akan jawab Father. Bila ditanya siapa Jesus, mereka juga akan mengatakan God. Boleh bingung kan? Maka hal ini kita tidak mahu wujud di dalam Islam, dan agenda untuk memasukkan fahaman seperti ini wajib ditentang bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW berkali-kali pesan kepada umatnya untuk tidak melebihkan baginda sebagaimana yang dilakukan oleh Nasrani. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tuzruni kama azratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Yang bermaksud, janganlah kalian melebih-lebihkan dengan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan juga Rasulnya. Hadis ini dah berumur 1400 tahun. Seringkali diulang oleh para alim ulama, oleh ustaz-ustaz, tetapi ianya mereka tidak hiraukan, malah disalah tafsir lagi. Dah jelas dan terang Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa seperti kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menegaskan perkara tersebut di dalam Al-Quran, bahawa baginda Nabi adalah manusia biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Ia bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia sepertimu, seperti kalian yang diberikan wahyu. Baginda adalah manusia dan baginda juga menjadi contoh dan ikutan kita. Rasulullah berkahwin, Rasulullah memerintah, Rasulullah makan minum, Rasulullah mempunyai anak, Rasulullah menangis sedih, mempunyai perasaan, Rasulullah mempunyai sifat sebagai manusia. Kerana Rasulullah adalah manusia seperti kita. Cumanya baginda Nabi SAW adalah dipilih untuk menjadi Rasul kepada kita. Hikmah terbesar Rasulullah menjadi contoh adalah agama lain tidak dapat mengikuti seperti Islam. Seperti Kristian, mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak menjadi contoh kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kerana Yesus tidak kahwin, Yesus tidak ada anak, Yesus tidak memerintah, mentadbir dan sebagainya. Termasuklah juga Hindu, juga agama-agama yang lain dan sebagainya. Mereka tidak punya contoh tauladan yang boleh diikuti seperti baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran menjadi panduan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perkara ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yang mana Rasulullah adalah contoh teladan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang bermaksud, sungguh dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kamu. Pada Rasulullah adalah contoh yang baik buat kita. Nabi Muhammad SAW solat siang malam sampai bengkak kaki untuk menyembah Allah. Rasulullah memuji Allah, buat amal kebaikan,
baik kepada jiran, maka kita mengikuti cara sunnah Nabi SAW dalam setiap kehidupan kita. Daripada bangun tidur hinggalah kepada perkara-perkara kecil seperti masuk ke tandas. Ia diajarkan oleh baginda Nabi, dan Rasulullah sendiri mengaku adalah manusia yang berketurunan daripada Adam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, awwalu man yanshaku anhu al-qabr wa awwalu syafi'i wa awwalu musyaffa." Yang bermaksud, aku adalah Sayyid, penghulu anak Adam pada hari kiamat, orang pertama yang bangkit daripada kubur, orang yang pertama yang akan memberi syafaat, dan orang yang pertama akan diberi hak untuk memberi syafaat. Tiba-tiba hari ini ada pula yang mengatakan Allah itu Nabi, Nabi itu Allah. Astaghfirullah. Kita macam tak boleh nak hadap benda tu. Lepas tu disuruh kita fikirkanlah. Kalau sahabat semua macam mana? Disuruh kita fikir. Cuba fikirkanlah. Bye. Komen pendapat anda di bawah. Hakikat yang sebenarnya jelas dan terang. Ucapan mereka itu telah pun mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, sedangkan Allah itu adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa. Bila kita dah kata Esa, maka tidaklah boleh dikaitkan dengan makhluk, kerana perkara itu menyalahi Esa tadi. Maka perkara ini haruslah ditentang daripada awal. Semoga mereka yang dah menyimpang seperti itu tadi diberi teguran dan pelajaran yang baik oleh para asatiza ulama kita, agar dapat menegur mereka dengan lebih baik, agar mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Sahabat semua, kita berada di akhir zaman. Macam-macam perkara yang berlaku berada di depan kita. Jadinya marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Jika ada kesilapan, kita perbaiki. Jika kita ditegur, kita terima. Sebab mungkin kita silap hari ini, Allah beri kesempatan untuk kita perbaiki sebelum kita menghadapnya. Sama-sama kita beringat, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semua di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada kita, merahmati kita dan berada dalam ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi cukup sekali itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.